My partner, Cik kasih taruh. Cik Rafiq is here. Rafiq, brother Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari korang boleh cakap. Hari ni eksklusif. Cik kasih taruh live. Dua orang ada ni. Saya minta maaf kalau macam tak clear sikit sebab saya sedang memandu. Ya, tak apa. Okey, tak apa. Saya punya main reasoning saya nak bercakap pagi ni, kalau diizinkan, saya nak mengambil pendekatan macam ni. Saya merasakan dan melahirkan rasa risau saya berkenaan dengan mengapakah mereka-mereka yang tak sehaluan atau mungkin yang boleh dikategorikan sebagai pengkritik kerajaan yang bersuara against government, yang cuba menyatakan bahawa the government is not correct. Kenapa mereka ni ditahan oleh pihak berkuasa? Kenapa mereka ni dipanggil dan ditahan? Dan dirampas telefon. Baru-baru ni 2 hari lepas saya rasa seorang sukarelawan polis di Mersing, Johor, wanita pula tu, dia ditahan oleh pihak polis kerana siasatan. Saya tak pasti sama ada dia dah direman atau sedang dalam tahanan. But it gives a very saya baru dapat update. Ya. Saya baru dapat update Cik Rafiq. Dia sebenarnya tak ditahan, tak direman. Dia telah dipanggil dan dirampas telefon. Okey. Dan dirampas telefon, kemudian dipanggil untuk siasatan. Kalau dipanggil saja, then I'm fine with it. I'm okay. I hope dia tak ditahan because untuk ditahan ni, kemudian direman dan sebagainya just because you buat kenyataan, then I don't think it's proper lah. Rasanya tak betul tu sebab part of demokrasi. Kenapa tak betul? Kenapa tak betul? Tak. Cik Rafiq, I think you are wrong. You know, in Malaysia, there is freedom of speech. There's no freedom after speech. Pak Wahab ni memang ayat dia. Pak Wahab memang otai lah. But what saya nak bercakap adalah lebih kepada I think kita punya pihak berkuasa pun sepatutnya lebih adil kepada semua pihak lah. I know sometimes it seems funny, but you have to have your own set of pemikiran bahawa kerajaan bertukar, pemimpin come and go, but the rule of law does not change. Di Malaysia ni kita ada perlembagaan dan kita ada rule of law dan kita ada undang-undang. Malaysia ni bak kata orang belah sana negara hukum. Betul tak Pak Wahab? Dia not rule of law. It's not rule of law. I rule the law. I rule the law. Whoever rules the law. So kalau konsep begitu yang diguna pakai, dan dia menimbulkan satu kerisauan dan keresahan. Saya selalu cakap dengan Salim. Tak ada Salim ni Rafiq. Kita orang Islam, kita minta doa. Bukan? Kalau pemimpin yang zalim mati, apa doa untuk dia? Kita kena tanya ulama. And we got to be very strict. If we have to curse him, we'll curse him in front of his family. Yeah, May betul. you be in hell. That's all. Because But we are not afraid. By the same time Pak Wahab, kita pun kena faham dan kita nak mematangkan masyarakat, especially those yang baru-baru ni. I love it when people always tend to forget what happened way back 25-30 years ago. Apa yang berlaku dulu tu, ramai yang tak tahu sebenarnya. Ramai yang tak ada on the ground, ramai yang tak lihat apa yang berlaku dan ramai yang tak membaca. Apa yang diorang komen adalah sepatutnya adalah sebenarnya apa yang berada depan mata diorang. Tanpa mahu ataupun refuse untuk acknowledge apa yang berlaku 30 tahun yang lepas atau 25 tahun yang lepas. So, bila ada attitude refuse to acknowledge atau enggan nak melihat balik ataupun sengaja membutakan diri, itu yang jadi sekarang ni. Itu yang kita kategorikan sebagai pentaksub. Mereka merasakan mereka sahaja yang betul. Sedangkan kalau dia ambil balik apa yang berlaku selama ini dan lihat balik apa yang berlaku selama ini, then kita mature. Saya dengan Salim selalu cakap, we are not going to say we are always right, but we will defend your right to say what you want to say. Until we open for proper discussion. Proper civilized discussion. Setuju? Right. Setuju?
Benda tu tak Now berlaku you sekarang. cannot. You know why you cannot question? You know, if I'm the boss, why you don't question me? Because I don't have the facts. So I won't allow you to question. Betul. Ya. Because I don't Ya. have the answer. You cannot question me. You see? Sebab tu Ah, bila tanya soalan mengenai dasar ekonomi negara, dia pusing kepada Madiba. ah. Madiba. Dia kata, Madiba tengok saya punya anak, Madiba merasa sedih tau. He would feel very sad, you know. Orang tanya tu, lepas tu dia kata pasal Titanic. Apa benda kau cakap ni aneh? No. Salim, Ha. Madani is going to UN to give a speech and bringing the Family. an entourage to provide Entourage, the ya. clapping sound, while the poor Malays queue 2 kilometers to buy 5 kilo rice. Oh, You see the scenario? ya. And the And wife also, being an MP, also goes there. The daughter who lost became economy advisor advisor, ya. after slandering Raja Nongchi and have to apologize in court. So there's a lot of doubtful characters inside. You see? That's right. So the court, I think the court have to come with a new system. A politician, once you are caught slandering, I think you cannot be in politics. I agree lah. Actually, Rafiq, what do you think? I agree lah. Well, you have to tweak the law, you have to change the constitution. Oh, you have to change. Because now, you see, Mr. Rafiq, Ya, Pak Wahab. Rafiq, now in Malaysia is P2P, from prison to parliament. Yes, I told P2P. Salim, the Indian will call it parliament. So unless we safeguard, so you know, the parliament don't need to wear suit. You can wear the orange or the white dress. You see, in Singapore, how do you compare Sien Loong to Anwar? You have a scandal, you are out, man. Ya. Tak, belum dituduh lagi pun. Belum dituduh lagi Nah, pun. belum tuduh pun. Baru disiasat, terus direhatkan. So would DAP like to follow that? No, he cannot. He cannot afford to do that sebab mereka yang bermasalah itulah yang sedang memberi dia kuasa untuk duduk dan Sekarang kekal di kita nak tanya Lim Kit Siang, dia setuju kan dengan tindakan Sien Loong? You see, Kit Siang won't speak. You see? Kit Siang is totally quiet about that on Sien Loong's action. After 1 week ke 2 week tu hari, dia kata, oh, I'm shocked lah for Zahid Nagesh. Alamak, aku macam nak termuntah tengok dia lah. Saya, Pak Wahab dan semua, saya pernah bagi tahu dekat Salim dan a few other people, dan dalam rancangan pun saya bagi tahu. Kita di Malaysia ni kadang-kadang ada very short attention span. Sekarang ni ada siapa tak yang bercakap pasal isu Zaid Hamidi dan DNA? Tak ada lagi dah, senyap lah. Tak ada. Seminggu je. Kita pergi perarakan 11 September, senyap. Lepas tu tak ada apa dah. Even polis report yang dilakukan oleh Datuk Tun Faisal berkenaan perkara ini dan pohon untuk disiasat semua pihak termasuk polis siasat SPRM sendiri, senyap. And then hari tu diorang kecoh di parlimen, kata they will convene a parliamentary select committee, a special committee to look into this. Kita nak tanya jugalah what has happened to it, because the second man in the government looks to be very happy. Very happy. Dia siap sound semalam. Dia sound Sanusi. You better jangan cakap banyak. You better settle your own state punya banjir. Wow. You can say like that. It's a very sad state of affairs lah di Malaysia ni, apabila sebab rata-rata rakyat merasakan bahawa kalau you politician, you kaya, you berkuasa, you berpengaruh, you ada pangkat, then you boleh buat apa saja.
Pak Wahab, do you remember the old saying, you can get away with murder? Oh yeah. No, Hmm. but you must remember, Rafiq, you Yeah. you don't cheat the world. You only cheat yourself. So if a rich politician is dying, we whisper to the ears, ada harta rasuah ke tidak? Kalau ada, kita terus bangun, tak payah ajar dia mengucap. Pak Wahab saya dahsyat. Betul-betul. No, Actually because betul lah kena ajar perasuan macam tu. you know, Rafiq, I was in Inkscape. You know, one of my directors told me, Yeah. you can pass a death sentence, we are not afraid. You See? know when we are afraid? When you stop taking money. I was told in the 70s, you know. You see, the Yeah. Malays must do away with corruption. Yeah. You know, a Malay leader who is corrupted, okay, sold his religion, his party, and his race, okay? Right. He's worse than Yeah. a prostitute in Chowkit Road who only sells her body. Yeah, that's right. Agree. Yeah. See, Guys, aku nak minta tolong sikit siapa yang tengok ni, tolong tap screen like, lepas tu tolong share. Tolong share ni sekarang Cili kasi taruh live ni. Alright, thank you. Okay, teruskan Pak dengan apa? see. So, the Yeah, Malays betul. must understand. It's not corruption. You're selling your religion and your race. Thank you, Azrul. Yeah. You see? And they give you one, they take all. They have a proxy Malay leader. You see, a Malay leader Thank you, Mr. is a M. leader to the Malay. In the same breath, they are the orang suruhan to the Tauke. So a Malay leader perform two functions. Thank you, kawan affiliate. A Malay leader perform two functions. Yeah, Pak As a Wahab. leader to the Malays, as a orang suruhan to the Tauke. Walaupun pedih tapi betul lah, itulah hakikat dia. Okey, Pak Wahab, saya nak minta izin sekejap. Saya nak minta Rafiq ceritakan pasal, saya nak tanya dekat Rafiq. Pasal Qazaf. Oh, yes. Qazaf lah. Pak Rafiq, bolehkah Pak Rafiq menceritakan tentang Qazaf sangat popular? Qazaf. Ya. Dia merupakan satu ruang lingkup yang semakin dikata-katakan sekarang ini sebab sejak kebelakangan ini isu pengampunan PMX dan juga isu berkenaan sabitan dan isu berkenaan hukuman dua kes dia tu dinaikkan kembali. Isu Qazaf ni adalah isu satu yang di Malaysia ni at the very least dia dikenali sebagai satu kesalahan di bawah enactment jenayah. But at the same time, selain daripada isu Qazaf tu, saya rasa overallnya ada satu masalah pemahaman di kalangan I would not say majority rakyat Malaysia. Saya akan katakan ada salah faham daripada segi pemahaman kepada mereka-mereka yang merupakan pentaksub pada Anwar Ibrahim ni, ataupun yang kita selalu kategorikan sebagai orang-orang yang menyokong Anwar lah, kan? Dan saya merasakan perkara tersebut dia timbul lagi sekali apabila di dalam parlimen hari itu Putrajaya menyatakan saya yakin Tambun terlibat. Alright? Yeah. So apabila dia nyatakan sebegitu, immediate reaction yang saya nampak adalah sebenarnya tak ada langsung immediate reaction daripada UMNO contohnya. Tak ada langsung immediate reaction daripada DAP. Tak ada langsung sebenarnya immediate reaction daripada PMX sendiri. Suruh tarik balik dan sebagainya, kan. So daripada segi undang-undang, first and foremost, apa yang berlaku dalam parlimen, parliamentary privilege. Dia tak boleh ambil tindakan apa-apa terhadap apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Sebab benda tu covered parliamentary privilege. Alright? Okey, saya nak tanya, Set Paul semua kata dia orang buat report That's what I want to do.
Yeah, Yes. which is bringing me to the next point. So immediately 1-2 hari lepas tu, maka bertindaklah setiausaha politik khas kepada Anwar Ibrahim. Dia panggil semua setiausaha politik parti-parti yang terlibat dalam kerajaan perpaduan. Dia panggil gerak kerajaan perpaduan punya secretary or something like that. So semua setiausaha politik tu bersetuju nak tulis surat kepada speaker untuk ambil tindakan terhadap Putrajaya. Dia mungkin salah faham sebab dia ni pun pernah juga jadi ahli parlimen, MP. So sepatutnya dia pun faham apa yang berlaku dalam Dewan hanya diuruskan dalam Dewan. Apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat hanya diuruskan oleh speaker ataupun peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Okey? Yang tu yang pertama. What happened next, Salim dan rakan-rakan, adalah mereka sekarang ini minta pula semua setiausaha kementerian-kementerian berkenaan untuk take note of this dan mula buatlah laporan dan mula buat aduan dan sebagainya. Which lagi sekali benda yang agak pelik jugalah. Sebab apa yang dinyatakan oleh Razi Jidin Putrajaya dan apa yang bermain dalam kepala kotak fikiran ramai rakyat majoriti Malaysia ni adalah what actually happened in the pengampunan. Yeah. Sebab they are using the pengampunan as a shield sebagai satu perisai untuk menyatakan bahawa tengok Anwar telah diampunkan sepenuhnya. Sampai satu tahap ada juga mereka-mereka yang menyatakan bahawa dia sebenarnya telah disucikan dari dosa. Dosa dia telah dicucikan. Tak ada lagi dah dosa apa yang dia buat. The fear factor I have right now, Pak Wahab, Salim, rakan-rakan yang mendengar adalah bagaimana mungkin pengampunan, with due respect to Duli Abang Mulih Tuanku, Agong masih seorang manusia. Bagaimana mungkin manusia boleh menyucikan dosa? Kita dah sampai satu tahap di mana ketaksuban ini telah merebak kepada, minta maaf, akidah kita dah sebenarnya. Why? Because yang boleh mengampunkan dosa, yang boleh mendengar rintihan orang yang telah melakukan dosa, yang boleh mendengar rintihan orang-orang yang berdoa macam manusia biasa, tak ada apa-apa kita ni, sebenarnya hanya Allah SWT saja. Yang boleh erase your dosa is only Allah. Yang boleh mengampunkan dosa hanya Allah. Jadi kita kena make it very clear to everyone and listening to us. Kita sampai satu tahap bahawa dosa tu dia kata dicucikan langsung apabila with a stroke of a pen by the Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda pada Mei 2018, maka tidak berlaku benda tu. We cannot allow that. Sebab sabitan tu berlaku. Perbicaraan itu berlaku. Fakta-fakta kes yang dibentangkan itu berlaku. Saksi-saksi yang dipanggil, termasuk saksi yang telah diperkenakan perbuatan tersebut, telah pun beri keterangan. So macam mana mereka di belah sana masih nak mempertahankan bahawa perkara itu sebenarnya telah disucikan. Perkara tersebut telah pun, sabitan tersebut telah pun diketepikan. Even yang Ahmad Arif Tengku Maimun dalam kes pengampunan yang telah dicabar tersebut di mahkamah, walaupun mahkamah telah menyatakan kita tidak ada kuasa ruang bicara untuk melihat kembali kepada pengampunan kerana pengampunan itu prerogatif Duli Yang Maha Mulia Tuanku, tetapi pada masa yang sama Mahkamah Persekutuan telah menyatakan pengampunan tersebut, nowhere in the pengampunan telah mengenepikan sabitan. So sabitan tu kekal, hukuman tu kekal, perbuatan itu berlaku. Cuma lega hukum pengampunan itu dilaksanakan. Itu saja. Sorry, Pak. I nak tanya you satu. Yeah. Is that case expunged from your MLJ? No, it's still there. Huh? It's still there. So that means you can refer to the case lah. Memang kita boleh refer to the case. Betul. Pak Wahab, dia sebenarnya yang part yang crucial yang berlaku dalam kes Anwar yang pertama, liwat yang pertama itu adalah apabila Mahkamah Tertinggi Negara menyatakan walaupun we agree that there are tendencies, homosexual tendencies, but at the same time we find that the conviction is not safe by law. So
dalam mahkamah ni, mahkamah akan nilai sama ada fakta itu betul, tidak tepat, ataupun fakta itu boleh diterima tapi at the same time undang-undang atau law tersebut tak mencukupi untuk find him guilty. Itu yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi yang part yang tak di-expand, yang masih wujud, yang masih kekal adalah pengataan ataupun alasan penghakiman Mahkamah Persekutuan yang menyatakan ada tendency of homosexual activities yang dikenakan kepada perayu dalam kes tersebut. So, Itu kes pertama Ini kes pertama you're talking about, right? Kes yang pertama. I'm talking about the kes pertama. Now, The Sulaiman Abdullah tried to expunge that part of the phrase by the judge, you know. ya, betul. I think he lost the case. If I'm not mistaken. But why I started off like that adalah sebenarnya, saya nak landing dah ni, sorry, adalah kerana apabila tiba-tiba dikatakan, oh kita nak buat komplain kazaf dan sebagainya, what about the fact that fakta wujudnya perbicaraan, fakta bahawa wujudnya penghakiman, fakta bahawa wujudnya sabitan, fakta bahawa wujudnya hukuman yang telah pun dijalani oleh the current Prime Minister berbanding dengan isu kazaf yang nak dibangkitkan ni. Bukankah isu kazaf ni juga telah dibangkitkan dulu dan beliau telah pun kalah di Mahkamah Rayuan Syariah? Salim, am I correct? Yes, betul. So, kepada pengkritik kepada kerajaan dan juga kepada mereka-mereka yang mendukung kerajaan, sepatutnya the discussion should be on this level, not on the level of, oh, dia telah disucikan dosa dia. Because right now, masyarakat Malaysia is talking about, oh, dia telah diampunkan, dia telah disucikan. I'm thinking, kenapa kita nak discuss to this level? Sebab fundamental Islam kita, fundamental religion kita, fundamental akidah kita cannot run away. There is no way a human being boleh menyucikan dosa of another human being. Yeah. Because that's what the discussion is going on now, Salim. Dekat social media sekarang ni, discussionnya adalah, oh, kau ni kazaf ni sebab kau tak pernah tengok perbuatan tu. Sebab kau tak tengok perbuatan tu, dia telah disucikan. Agung pun dah sucikan dia. Because that's the angle of discussion yang sedang berlaku sekarang dalam social media. Dalam TikTok ke, dalam YouTube ke, dalam Twitter ke, itu angle yang sedang berlaku. Oh, kemudian diorang kata, dan Menteri Agama pun tweet dan kata, oh, saya lihat banyak isu-isu kazaf sekarang ni, saya nak minta mereka-mereka yang tak puas hati pergi lodge a report dekat Jabatan Wilayah untuk dimulakan investigation. But at the same time, what about penghakiman di mahkamah? What about kes yang telah berlangsung? So, benda ni yang kita kena really be careful tentang apa yang dinyatakan. Sampai tahap, I'm very surprised sebab masih ada lagi yang boleh mempercayai perkara-perkara terma-terma frasa-frasa seperti, oh, pengampunan itu telah sebenarnya menyucikan dia. Doesn't make sense because why saya minta Salim untuk masuk. Rajib, excuse me. Now you kena educate the public what is the definition of pengampunan. In this case, what is the definition? 1, 2, 3, 4. That's all. It's like that. Betul. Yang itu yang saya cakap dengan Salim lepas ni dalam edisi Cili Kasih Taruk, kita akan bercakap pasal benda tu. Cuma pagi ni terlanjur saya tengok dalam kita punya YouTube punya show hari tu, ramai yang komen di bawah tu, ada yang kata, oh, berjaga-jagalah, jangan fitnah dan sebagainya. Sebab tu saya terus call Salim dan he was on live kan. So saya kata tak apalah, saya naik sekejap. Fitnah tu macam mana boleh dikatakan sebagai fitnah? Sebab mahkamah dah putuskan. Bila mahkamah dah putuskan, mahkamah tak berfungsi macam kita berfungsi pagi ni. Oh, you bercakap, saya bercakap, tak. Mahkamah dia akan panggil semua saksi, dia akan tengok semua dokumen dan dia kata, okey, ni pihak pendakwaan masuk dokumen ni, tanya soalan, lepas tu pihak pembelaan, you pula tanya soalan. Dan mahkamah akan buat pertimbangan.
not only one witness, semua witness yang dipanggil akan melalui proses yang sama. Kemudian pada akhir kes pendakwaan, mahkamah akan dapati whether cukup tak untuk panggil dia bela diri. Kalau tak cukup, dia akan lepaskan. Dalam kes Anwar Ibrahim, kesemua pertuduhan dia dipanggil bela diri. Dan apabila dipanggil bela diri, adakah Anwar Ibrahim angkat sumpah untuk face the public prosecutor untuk disoal balas? No. He did not angkat sumpah dan beri keterangan untuk diperiksa balas oleh DPP. Tidak. Dia buat statement daripada doc. Bila dia buat statement daripada doc ataupun dari tempat dia Kandang dituduh, saksi. kandang tertuduh, bukan saksi. Kalau masuk kandang tertuduh, saksi, DPP akan tanya soalan. Akan cross-examine dia. Akan grill dia. Tapi tak. He chose to actually read a statement from the doc daripada kandang tertuduh tersebut. Di mana dia baca saja dan tidak boleh disoal balas. Adakah rakyat Malaysia yang dulu masa reformasi dan sebagainya, penyokong-penyokong ni faham benda tu berlaku? Dan lebih penting adalah, adakah pentaksub Anwar Ibrahim sekarang dalam social media ke, yang dalam parti dia ke, faham? Were they alive then? Did they know all this? That when dia dipanggil bela diri, did he give statement from the doc or did he give statement daripada witness stand? Kalau dia bagi witness stand, then DPP akan tanya soalan. Tapi tak. Bacalah kes tu. Tengoklah alasan penghakiman. Ini yang kita nak bagi rakyat Malaysia fahamkan. It's not easy. Exactly. Tapi kita akan bercakap lah. Dia berbeza kualiti keterangan, kualiti testimoni, berbeza apabila you meletakkan diri you di kandang saksi, you bagi you punya pembelaan, kemudian mahkamah akan bagi tahu, okay, DPP, any soal balas, DPP confirm akan bangun dan soal balas. Dan dalam soal balas itulah your credibility, your evidence, your kenyataan, your pembelaan is tested. If you can hold firm to what you're saying in court or not. Dekat situ juga mahkamah akan buat keputusan tentang dia punya credibility dia, tentang dia punya body demeanor dia, tentang dia punya jawapan, sama ada solid tak solid. But in Anwar's case, benda tu tak berlaku. Dalam kes Anwar, dia bagi statement daripada kandang saksi. Kandang tertuduh. Bila dia bagi daripada kandang tertuduh, macam mana? Kualiti dia, walaupun mahkamah boleh terima, tapi kualiti dia lebih rendah. Benda ni semualah Pak Wahab dan Salim, kita kena bercakap selalu. Because rakyat Malaysia ni mudah lupa. Attention span Malaysia ni very, I think they low. don't understand the law lah, Razif. They don't understand the court procedure tau. Lawyer submission. You know, when your defense counsel submit and say is consensual, what does that tantamount to? Right? Yeah. Ni Karpal kata consensual. Consensual maknanya benda tu berlaku. Itulah dia. Dia buat tukar tiga Consensual maknanya benda tu berlaku. Nah, I ingat though, Razif, how much does it cost to take out the judgment and print? Saya telah diminta oleh Salim untuk tengok benda tu. Saya akan cuba dapatkan, and then we will dissect again lah, insyaAllah. Kita akan dissect again. I think kita kena distribute on the net the judgment. The judgment, and people read. It's not your interpretation. It's not Salim interpretation. Neither is my interpretation. Satu it's lagi, the judgment from the court written in Malay. Betul. Satu lagi, Pak Wahab, saya just nak bagi tahu, dia agak menyedihkan bila semua orang lupa jasa-jasa hakim-hakim sebelum ni. You think it's easy to hear the matter? You think How many years? Yes. You think it's easy for them to go through everything? The pressure they went through, the pressure they went through, the pressure by the DPP, the pressure by the witnesses, then most importantly the pressure by the mereka-mereka yang telah menjadi mangsa. Kita kena tengok pada angle tu juga. Tapi ini tidak ramai yang kata, oh, dia telah dikenakan mangsa politik kejam.
Because itulah mangsa politik kejam. Selective prosecution, selective persecution. Betul. Dan derang ni duk ulang benda yang sama, Qazaf nak sucikan. Parroting, Razif, parroting. Ya, parroting. Ya. So, sampai Silakan. sampai tahap menteri boleh tweet benda tu, saya lihat benda ni penting untuk perlu siasat ni. Aku tak boleh terima tu, Rafiq. I ingat tau, Razif, the Muslim Lawyer Association, okay, have to talk to the Menteri Agama lah. You know, I have to talk to him officially and present the case. You know, because otherwise, there may be a misdirection of focus. Dalam Twitter tersebut ada juga yang menyatakan, Rafiq, you sebagai lawyer, you kena faham lah, ada affidavit daripada seorang hakim, bekas hakim dulu kata ada isu-isu gangguan dan membabitkan hakim-hakim dalam kes Anwar Ibrahim. So, saya setuju, okay fine, mungkin ada affidavit, tapi affidavit itu dia tak boleh diletakkan sama tahap dengan alasan penghakiman. Ini pun kita kena explain kat rakyat Malaysia. Sebab ramai kat luar tu dia ada pelbagai information. So it's either you want to accept ataupun tidak. Tapi you must first and foremost sebagai rakyat Malaysia also mematangkan diri untuk terbuka kepada menerima pendapat orang lain. Right now, Salim dan rakan-rakan, what I see is that mereka-mereka yang menyokong Anwar ni, dia tak boleh terima idea orang lain. Must be their way. Anwar telah dihina macam tu, korang kena terima dia sebenarnya mangsa pendakwaan. Wajib kau terima. Rafiq, suara you. Tengok mic tu tercabut ke apa? Tengok. Sekarang clear ke, Salim? Clear. Yep. So, sorry, apa yang berlaku sekarang ni adalah saya melihat mereka-mereka yang menjadi penyokong dan pentaksub Anwar Ibrahim, dia tak paksa orang untuk terima. Dia ni mangsa pendakwaan. Kau kena terima tu. Dia nak paksa kita terima idea tu. Tak boleh. Dia tak boleh paksa kita terima benda tu, sebab kalau kita baca betul-betul, kalau kita faham betul-betul, it does not seem that way. But what they're doing right now, dia orang duk paksa. So bila dia orang duk paksa, then now you see a reaction lah. This reaction is now coming out. Oh, you look at the penghakiman, you look at the fakta, you look at the way he's reacted. So then they cannot accept. When they cannot accept, what do they do? Oh, kau hina. Oh, ini Qazaf. Oh, kau hina, ni Qazaf. Kita nak tangkap kau. Oh, kita nak complain kau. Kita nak upkan kau. Bagi tahu ke SKMM, block kau. One more thing, Razif. This is what's happening. Razif, one more thing. In federal court, every judge will write their own individual legal finding, is it? Grounds, alasan. Yeah. Every individual judge, right? Yeah. Okay. Now you take that ground, you ask them to underline where they are not happy. Tuan Rafiq, Ya. saya nak tanya Tuan Rafiq sebagai pengamal perundangan kan. Saya hanyalah seorang mahain and I'm not a partisan. Tapi I'm 40 years old. So masa insiden yang semua kita bincang ni dulu, I witness lah, maksudnya I baca berita semua kan. So maksudnya I bukan buat keputusan atau pilihan based on my political preference, tapi based on apa yang I dah tengok lah kan daripada reformasi sampai hari ni kan, tentang ni lah Anwar Ibrahim. Okay, yang I nampak tentang Qazaf ni, Tuan Rafiq sebagai seorang pengamal perundangan, betul tak apa yang saya nampak ni? Saya nampak diorang mainkan sentimen Qazaf ni sebagai cara untuk shield, untuk halang lah, bukan shield tapi untuk stop us, kami rakyat biasa, especially yang tak ada any basis lah dalam perundangan, tak faham apa-apa pun tentang undang-undang kan. Dia nak jadikan sentimen Qazaf ni untuk menghalang kami daripada sebut tentang benda ni. Sebab kalau ikutkan permohonan Qazaf Anwar Ibrahim telah pun ditolak. Ini kalau saya salah tolong betulkan. Ada berita kan saya baca, permohonan Qazaf Anwar Ibrahim terhadap Syafi'i
Itu adalah seorang lawyer kan, lawyer yang terlibat kan dalam kes mereka. Syafiq Abdullah. Datuk Syafiq Abdullah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan kalau kita baca the whole text, kat bawah tu mahkamah siap kata kan, kebenaran memang pahit tapi belajarlah untuk menelan kebenaran. Maksudnya mahkamah berkata kepada pengadu iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan benda ni sebenarnya menunjukkan Kazaf tu tak boleh digunakan dalam kes ni sebab dah ditolak. Tapi sebab macam Tuan Tuan Rafiq cakap tadi, orang kita ni attention span dia pendek kan, dia mudah lupa. Jadi boleh tak kalau kita cakap macam tu, sebenarnya dia orang nak mainkan Kazaf ni untuk stop us daripada keep on cakap tentang benda ni. Puan Salwa, terima kasih. Spot on, saya bersetuju dengan pendapat Puan Salwa. Pada masa yang sama, saya just nak tambah sikit. Dia mainkan naratif ni twofold. Pertama, sebagai satu penghadang untuk orang bercakap pasal benda ni. Sebab apa end goal dia? End goal dia adalah you don't talk about benda ni, benda ni fitnah, tak elok, tak baik. Sebenarnya nanti kau akan dihukum. Yang tu satu. Kedua adalah dia akan naikkan benda ni supaya benda tu kecoh dan akhirnya berlakulah penangkapan, arrest, labeling oleh SKMM, tindakan-tindakan oleh rejim-rejim yang nampak macam pada kita memang saya tak boleh terima lah. Tapi pada rakyat Malaysia, dia sebenarnya yang biasa, yang mungkin tak ada pemahaman undang-undang, itu sebenarnya adalah proses yang saya selalu katakan supaya untuk menakut-nakutkan pengkritik kerajaan. Kenapa dia nak takut-takutkan? Saya selalu ambil klasik example. Apabila Tun Dr. Mahathir bercakap pasal orang Melayu, terus dipanggil oleh pihak polis, ada rakam percakapan, ada aduan-aduan dibuat terhadap beliau, pihak polis terpaksa jalankan tanggungjawab untuk rakam percakapan. The fear they want to send is not to Tun. The fear they want to send is to rakyat Malaysia. Macam mana? Tengok, Tun Mahathir pun kita panggil tau. What about y'all? That is the message they want to send. This is the message they want to send. Don't talk about this. So essentially they don't want you to talk about it. Okay, fine. Diorang kata tengok, kita tak halang pun. Sabtu pagi 1 hari bulan 10, Salim dan Rafiq bercakap dengan semua orang. 304 orang bersama dengan korang. Ada buat komen macam-macam. Kita tak halang pun. Korang boleh bersuara apa? Ya betul. Kita lah boleh bersuara. Tapi what about majoriti rakyat Malaysia, 32 juta tu? Yang mungkin nak bersuara tapi takut nak bersuara. Mungkin nak bercakap tapi rasa macam mana ni Tun Mahathir pun dia panggil, kita orang lagi lah. Inilah yang saya selalu katakan sebagai menakut-nakutkan orang lain. Sedangkan betul lah macam Puan Salwa kata, kebenaran itu pahit untuk ditelan, tapi mesti ditelan. Mesti ditelan. Yeah. Okey, saya nak cakap sikit untuk pengetahuan korang semua. Saya tengah rekod benda ni dan saya akan download dan saya akan upload dekat YouTube Cili Kasih Taruh. Baik, terlanjur cerita pasal YouTube Cili Kasih Taruh. Saya nak mohon kepada pendengar-pendengar kat sini semua, tolong pergi tengok podcast kita yang di tepi jalan, tapi fakta-fakta dan isu-isu yang menarik. Tolong follow dan tolonglah support kita. Itu saya nak cakap. Right? Ni ada lagi siapa nak minta ni, Mr. Donman. Okey, kita ada ramai dah sini semua yang apa, kalau nak tanya dekat Tuan Rafiq, inilah peluang dia. Lawyer Cili Kasih Taruh. Okey, Tuan Salwa dah tanya soalan tadi. So ada siapa yang nak tanya? Sementara tu nak minta ramai-ramai tap screen, bukan senang kita nak ada lawyer kan. Tuan Rafiq masuk dekat dalam kotak di pagi hari fikir ni, orang lain tengah relax. Ada pula profesional kan yang datang join kita untuk explain pada kita. Ramai-ramai tolong tap screen kan, biar ramai rakyat Malaysia share. Please share. Ya, kalau panggil aku ada lawyer aku tak nak sebut. Panggil Walanon Dubuk Bukunyit. Mari sini. Mari. Bangga. Assalamualaikum. Siapa tak share dia sayang papanan. Cepat. Cik Rafiq, ini Abang Yusman. Abang Yusman ni adalah orang yang aku selalu masuk room dia tiap-tiap malam dan jadi gila, boleh tahan juga lah. Silakan Abang Yusman. Tak ada, dah lama tak jumpa sahabat tu. Hilang je dia. Alright, kalau ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan, boleh tanya. Inilah masa dan peluang dia. Assalamualaikum Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Have the political secretary a local standby
to lodge a report about Anwar Kazam or the happening in the parliament? Terima kasih Pak Wahab. Local standby untuk buat laporan tu sebenarnya siapa-siapa boleh buat laporan, tak ada masalah. Cuma saya nak bagi pemahaman sedikit kepada semua rakyat Malaysia yang dengar. Sama ada dia nak buat laporan, silakan, boleh. Siapa-siapa saja boleh buat laporan polis di Malaysia ni. Dan siapa-siapa saja boleh buat apa-apa jenis aduan kepada mana-mana pihak pun. Tulislah surat, hantarlah memorandum, hantarlah laporan polis dan sebagainya, buat, tak ada masalah. Cuma kalau dia melibatkan laporan ataupun komplain kepada Razi Jidin kerana apa yang dikatakan Razi Jidin dalam dalam parlimen hari itu, dan saya nak terangkan kepada semua yang mendengar bahawa MP ni atau wakil rakyat ni di dalam Dewan, dia ada kekebalan. It's called parliamentary privilege. Dia ada kekebalan tersebut. So, apa yang berlaku dalam Dewan, diuruskan dalam Dewan. Mahkamah pun tidak akan masuk campur. Itulah law-nya, itulah rule-nya, dan silalah macam saya selalu cakap, pergi kepada mana-mana kedai buku, beli Perlembagaan Persekutuan, RM11 je harga dia, tengok kepada perkara 62 ataupun perkara 63. Harga dia RM11 je rakan-rakan. Is only RM11. Dia lebih murah daripada harga beras di Malaysia sekarang ni. Perlembagaan Persekutuan lah sebenarnya merupakan asas kepada apa yang kita semua kena faham. Tuan lawyer, saya nak tanya sikit. Adakah supol utama Anwar Ibrahim tu tak reti apa yang boleh dan apa yang tak boleh bercakap dalam parlimen? Dia bukannya tak reti. Tapi apa yang dia buat adalah dia create this diversion. Diversion teknik dia adalah sebenarnya, you talk about this, kita akan lapor. You talk about this, kita akan lapor. Tengok ni pergerakan kita ni, besar ni pergerakan kita. So don't talk about it. Sebab tu dia hantar message tu. Perbuatan dia ni adalah perbuatan untuk hantar message menghalang kita bercakap. Remember Tuan lawyer Rafiq yakin tak? Tuan lawyer Rafiq yakin tak? Yakin tak? Yakin apa tu? Saya yakin. Yakin pasal apa tu, bang? Yakin tak Tambun tu ... Kalau dari segi keterangan yang telah dibawa ke mahkamah dan apabila sabitan dikenakan, saya confident dengan mahkamah dan saya rasa perbuatan itu berlaku. Saya pun yakin. That's all. Okay. Lama betul nak tanya tu. Okay. Sebab di dalam pengalaman saya sebagai seorang peguam, keterangan seorang saksi dalam mana-mana kes jenayah, dia akan melalui beberapa ujian. Ujian pertama dia adalah apabila dia buat laporan polis. Apabila dia buat laporan polis dan dia disiasat, itu adalah ujian dia yang pertama, di mana pegawai penyiasat akan dipanggil dan pegawai penyiasat ni akan interview dia paling asas. Dia akan dirakam percakapan dia, kedua. Kemudian kalau dia melibatkan mangsa seksual, dia akan dibawa untuk medical, untuk report penuh dia, untuk ambil sampel dia semua tu. So that is the first stage. Itu dah diuji dah tu. Ujian dia kedua adalah apabila dia akan berjumpa dengan DPP yang bawa kes ni. DPP akan sit down dengan dia, bukan 1 hari, bukan 2 hari. DPP akan selalu communicate dengan dia. DPP akan buka file dia. DPP akan panggil dia. DPP akan tanya dia soalan. So itu ujian dia yang kedua. Ujian dia yang maha getih adalah apabila dia panggil sebagai saksi dalam mahkamah. Itu ujian dia yang ketiga. Ujian dia yang ketiga semasa dia dipanggil dalam mahkamah tu, first step dia adalah apabila dia akan mula menceritakan kembali satu persatu apa yang berlaku dalam mahkamah apabila ditanya soalan oleh DPP. Kemudian ujian dia yang keempat, apabila turn pihak pembelaan pula, lawyer pembelaan akan bangun dan cross-examine dia. Cross-examine ni merupakan ujian yang paling menyakitkan. Kenapa? Sebab you akan dipaksa dan akan diletakkan dalam satu corner, akan diletakkan dalam satu sudut dan dia akan tanya pelbagai soalan. Setuju dengan saya? Benarkah benda tu berlaku? Pastikah anda? Setuju tak? Setuju tak? So dia akan bahasa law dia akan, he will be grilled. Bayangkan ayam panggang tu
yang kita pergi Kenny Rogers tu kan, ayam tu golek je kan. Dia akan ditanya soalan tu bertubi-tubi. Dia akan diletakkan dalam kandang saksi tu bertubi-tubi dia akan ditanya. Slow grill, fast grill, kemudian dia jadi cakul, macam-macam lah. Dia akan ditanya. Kadang-kadang sampai 3-4 hari tuan-tuan perempuan. Bergantung kepada keterangan yang dia bagi tu. Dan itu ujian dia keempat. Alright? Dan ujian dia yang kelima adalah apabila mahkamah, dia akan tunggu pertimbangan mahkamah ni. Mahkamah pula dia bukannya lihat kepada keterangan saksi-saksi semasa ditanya soalan oleh pendakwaan. Mahkamah akan tengok balik reaksi, jawapan, how firm saksi tersebut apabila dia soal balas oleh lawyer, oleh pihak pembelaan. So, proses-proses ini semua berlaku bukan untuk satu saksi saja. Proses ini berlaku hampir setiap saksi dalam satu-satu kes. Di situlah, selepas itulah mahkamah akan buat pendapat dia ataupun alasan dia untuk bebas ataupun sabitkan seseorang yang tertuduh tersebut. Sebelum dia bebas atau sabitkan tu, mahkamah akan tengok dulu keseluruhan kes pendakwaan cukup tak untuk dipanggil bela diri. Dia bukannya suka-suka hati mahkamah kata okey saya lepaskan you, tak, atau saya bebaskan you, atau saya sabitkan you. Kalau cukup untuk bela diri, baru saja pihak pembelaan akan bagi keterangan. But in this case of what they call it, Anwar Ibrahim, when he was called to enter his defense, he chose to keterangan daripada when he was called to enter his defense, he chose to Anwar Ibrahim when he was dia telah memilih untuk beri keterangan dari kandang tertuduh. Maknanya dia tak benarkan diri dia untuk disoal balas oleh pihak DPP. Salim. Okey. Clear korang clear Clear. Dengan Rafiq saya clear. Thank you so much Tuan Rafiq. Clear sangat. Saya kan, saya nak mencela sikit. Saya kalau diberi peluang oleh itu kan Mr. Rafiq, boleh masuk dalam room apa mak bedak tu beri keterangan pada dia. Sebab apa? Sebab Salim, sebab saya tengok pengikut-pengikut dia terlalu taksub sehingga apa segala percakapan dia diorang tu terlalu dengar sangat. Saya tak Assalamualaikum Encik Rafiq. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya satu soalan tak? Kalau sekiranya katalah Perdana Menteri ni menang, apakah yang tertuduh yang boleh daripada peringkat mahkamah ni, dia ada kategori ni kita ikut tiga mahkamah proses. Ya. Jadi katalah dia terlepas dalam keadaan dalam segi pertuduhan ini. So apa yang boleh untuk yang pihak menuduh tu yang membuat report ni boleh apa kata orang boleh teruskan dia punya bawa ke tengah perkara ni macam mana? Terlepas apa? Yang ni mengenai kes yang mana satu bang Okey, kalau kita tengok dalam pihak mahkamah kadang-kadang bila sesuatu isu tu kita dapat lihat bahawa okey, dia bila satu mahkamah buat perbicaraan, katalah dia menang atau kan menang daripada kes macam kita tengok Anwar selalu dia bawa kepada appeal. Tapi dia daripada segi situ kadang-kadang lepas daripada satu peringkat ke satu peringkat kan, kadang-kadang dia punya appealing dia tu kadang-kadang dia punya kes tu terlepas. Kadang-kadang kita bila nak bawa peringkat lagi satu dah jadi masalah, mungkin nak bawa perbicaraan tu untuk ketengahkan lagi kan. Okey, kita bercakap mengenai pertuduhan jenayah. Pertuduhan jenayah maknanya kalau dia dituduh di mahkamah untuk mana-mana kesalahan jenayah. Anwar Ibrahim, dia dari segi mahkamah ni dia ada 3 kes utama.
Saya tak bercakap mengenai kes Anwar Saman atau Anwar disaman di Mahkamah Sivil, yang tu saya letak tepi. Itu pada saya, itu biar mahkamah putuskan. Anwar Ibrahim 97-98 dia ada 2 kes. Pertama mengenai salah guna kuasa berkenaan dengan laporan polis Umi Hafillah yang dia nak suruh tarik balik tu. Itu adalah salah guna kuasa. Dia telah dituduh, telah didapati bersalah dan dia telah habiskan hukuman. Itu tidak diampunkan. Itu dia serve the full prison term. Alright, itu kes yang pertama. Yang itu bicara dan dia merayu sampai tahap tertinggi, dia kalah semuanya tu. Alright, fine. Kedua, dia ada kes berkenaan liwat pertama. Liwat satu ini, dia telah pun dibebaskan pada proses rayuan. Ini yang kita katakan, kalau kita lihat kepada alasan penghakiman, walaupun Mahkamah Tertinggi Negara telah melepaskan beliau, tetapi dalam alasan penghakiman telah tertulis bahawa ada homosexual tendencies yang dikatakan tersebut. Okey. Kemudian kita ada kes liwat kedua. Kes liwat kedua ni, Anwar Ibrahim sebenarnya telah pun disabitkan dan dihukum oleh Mahkamah Tertinggi Negara, dan itulah yang menjadi subjek pengampunan dia, yang pada 2018 dia telah diampunkan. So, 3 kes saja yang melibatkan Anwar Ibrahim ni berkaitan kes jenayah. Alright. So, apabila soalan abang tadi adalah what can be done. Okay, kalau dia dilepaskan, dan dia dilepaskanlah. Right. Macam kes yang pertama tu, itu Mahkamah Tertinggi Negara telah lepaskan beliau. Tetapi alasan penghakiman tu menunjukkan bahawa ada tendency of homosexual activities. But more importantly, yang kita duk sekarang bincangkan ni adalah berkaitan baru-baru ini, isu kazaf, isu pengampunan, isu sama ada pengampunan itu mengenepikan terus sabitan. Ini adalah kes liwat kedua tersebut. Now, kalau kita lihat pada kes liwat kedua tersebut, macam saya nyatakan tadi, pengampunan yang diberikan pada tahun 2018 itu, saya dari segi undang-undang, pengampunan tidak boleh dinyatakan sebagai penyucian dosa. Ini yang saya nak bangkitkan. Rafiq, suara. Ini yang saya nak. Is the suara better now? Better, ya. Okay, ini yang saya nak. Soalan pada host boleh ya? Itu Syafiq Halim. What made you happy and very like about the story of Liwat since 2000? Kau tanya pada siapa ni? Apa yang menyebabkan host bertahan dan suka dengan isu liwat daripada tahun 2000 macam geng-geng PKR cakap sekarang ni? Dia nak trap aku lah ni, Rafiq. Tak apa, aku jawab. Tak, cerita dia macam ni, simple aja. Macam Kak Salwa kata, benda tu kita based on fakta. Okay? Based on fakta, dan daripada dulu lagi, salah guna kuasa apa semua. Saya macam ni lah, daripada dulu, daripada 98, apabila Anwar dipecat oleh Tun Mahathir, saya memang percaya dengan Tun. Okay, saya percaya sebab apa? Saya memang tak berkenan dengan cara. Sometimes kita ni kenal orang lah. Aku jenis Allah Ta'ala bagi kelebihan. Saya bila tengok orang tu tak betul, saya nampak. Zaid Amidi pun sama juga, saya nampak. So itulah hakikat dia. Daripada situ saya mendalami, saya tengok karakter dia apa semua. Dan akhirnya Allah telah buktikan bahawasanya memang betul. He's not right for the country. You ask me the same question. I want to give my answer. Yeah, what do you think? Mike, bangun saya tak boleh terima kenyataan seorang Perdana Menteri macam tu. Sebab apa? Saya tengah fikir, adakah sebelum dia meliwat, dia ada buat yang play dulu mula-mula cium dan jilat? Astagfirullahalazim. Rosak kau ni. Hey. Okay, Rafiq. Dia memang macam tu lah, Rafiq. Don't worry. Tapi he's very good with the facts. Dia sangat bagus dengan fakta semua. Saya nak tanya lawyer Rafiq bila nak keluar minum dengan saya. Dah janji tak keluar-keluar lagi sampai sekarang. Ajak aku sekali. Sudahlah Man. Dengan aku pun kau tak pernah ajak. Kau tanya Rafiq tu. Janji dia dah lama dah. Rafiq jawab.
saya akan menunggu WhatsApp daripada saudara-saudara sekalian. Kalau ada nanti Salim akan bagi tahu saya dan insyaAllah kita pergi minum insyaAllah. Ya, nanti okey, boleh, cantik. So, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Kalau tidak saya nak end. Itu memang jawapan selamat daripada tuan lawyer. Kau tengok Salim, lain kali belajar macam tu. Okey, Ya, saya nak betul. tanya, ni siapa hebat ni lawyer ni, orang cakap ni hebat Ini ni. Rafiq Rashid, aku punya partner Cili kasih taruh. Dia ada kat sebelah saya lah, dekat Selamatkan Malaysia. Atas tak tak. apa. Okey. Apa nama, saya nak tanya, apakah kesalahan mengubah keterangan? Okey, ada seorang saksi yang, ada beberapa saksi lah yang telah memberi keterangan dalam sesuatu prosiding di mahkamah. Dan tiba-tiba ada orang lain pergi ubah kenyataan saksi tu dan kita kata, sebagai contohnya, saksi tu cakap liwat tu berlaku. And then the other person quote the name of the witness and then dia pergi bagi tahu dekat luar kata that saksi cakap benda tu ni tak berlaku. Apa kesalahan mengubah keterangan ni saksi tu? Perjeri. Dia boleh dikategorikan sebagai perjeri nombor satu, ataupun dia boleh dikategorikan sebagai diversion of justice. Dia boleh dikatakan sebagai satu bentuk penipuan kepada sistem kehakiman. Saya tak dapat dalam kepala saya sekarang ni exactly apa provision dia dalam undang-undang kanun keseksaan, tapi basically ianya merupakan salah satu branch daripada penipuan lah, benda cheating dan sebagainya. So memberi saksi palsu dan sebagainya tu, keterangan palsu memang boleh dituduh di mahkamah kalau terbukti lah. Tuan lawyer, kalau lawyer tidak mempercayai putusan mahkamah dan mengatakan hakim terkilaf, apa hukuman itu, tuan lawyer? Tak ada hukuman sebenarnya. Tak ada hukuman sebenarnya, rakan-rakan. Sebab apa yang berlaku adalah mana-mana keputusan mahkamah itu dia akan digunakan oleh pihak di mana keputusan itu memihak pada dia. Faham tak maksud saya? Okey, macam ni. Contoh baru-baru ni saya membela YB Datuk Rosman, dia ex-MP Labuan. Dia dipertuduhkan di bawah Seksyen 23 SPRM, Akta SPRM MACC 2000. Ya. Saya tahu kes tu. So dalam kes tersebut dia telah dituduh di bawah Seksyen 23 seakan-akan sama macam kes Datuk Seri Najib Razak. Okey, so saya dalam proses membela beliau, alhamdulillah dia dilepaskan. Allah SWT bagi kemenangan kepada beliau. So dalam kes tersebut saya telah menghujahkan kes Datuk Seri Najib Razak tidak sama dengan kes anak guam saya. So saya menggunakan keputusan 684 muka surat alasan penghakiman yang Arif Nazlan dalam mendapati Najib Razak bersalah tersebut. Saya telah gunakan dan saya telah argue bahawa kes Najib Razak fakta dia berlainan dengan kes saya. So apa yang saya nak hantar mesej sini adalah lawyers dia interpret alasan penghakiman sebagai presiden atau duluan yang mengikat. So kalau soalan berada tadi adalah apa hukuman kepada seorang peguam yang buat interpretasi dia kepada undang-undang atau alasan penghakiman, dia sebenarnya tak ada hukuman, kecuali kalau semasa dalam proses tersebut dia menyatakan perkara-perkara seperti contohnya, yang Arif dalam keputusan ni dia dah makan duit dah ni, sebab tu dia buat keputusan macam ni. Faham tak adik? Faham tak bang? Jawapan saya. Faham. Tapi kalau keputusan tu dah dijatuhkan hukum selama dah habis berapa puluh tahun, tiba-tiba dia naik, dia kata 8 orang hakim terkilaf dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seolah-olah dia mempertikai keputusan oleh hakim tersebut. Itu pasal saya tanya, diorang ni refer pada apa yang berlaku dalam room Cik Yani. Saya masuk dalam tu, saya bagi tahu pasal ni. Saya tanya, adakah kamu mengatakan 8 hakim telah melakukan satu keputusan yang salah? So he kept quiet, Dia macam, okay, you don't put the word in my mouth, dia kata. Macam tu lah. Dia kata hakim khilaf pasal dia khilaf tentang bahan bukti. Itu yang dia cakap tu. So tu macam mana tu? Saya nak bagi soalan yang direct tu Ustaz. Berkaitan dengan report ni. Okey. Dalam kes Saiful Bukhari, kes liwat dia,
ada seorang saksi di W1 telah pun memberi keterangan di mahkamah pada tahun bukan Syed Bukhari. Pula dah. Okey. Ayalah Syed Bukhari telah memberi keterangan di mahkamah pada tahun 2010. Sorry ya. Saya tidur sekejap tadi dengar cerita jubur ni saya terus naik. Dia mengatakan bahawa dia yakin bahawa liwat itu berlaku. Dan dalam masa yang sama tidak juga dapat menafikan bahawa Saiful memberitahu ada objek plastik juga yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Yang mana Anwar buat macam tu. So this person dia pergi quote the same doctor. Dan lepas tu keterangan di W1 ni lah. Dan dia kata sebenarnya di W1 ni telah pun mengesahkan bahawa kejadian liwat itu tidak berlaku. Dan ada objek tumpul yang dimasukkan ke dalam tubuh Syed Bukhari. Jadi dua-dua dia quote keterangan witness tetapi dia ceritakan benda yang different. So macam mana tu? Yalah, kesian dia tak jadi hakim kan. Ya, akhirnya yang putuskan hakim sebaliknya. So, kenapa saya jawab macam ni? Sebab ada dua cara nak jawab tu. Satu dengan berseluruh macam saya jawab tadi. Kedua adalah siapa-siapa yang dengar benda tu pergi buat laporan polis. Dah buat dah. Syah tunggu Salim je. Aku nak buat nanti aku kena discuss dengan lawyer dulu. Yep. Salim bagi Tuan Rafiq dengar semua sekali Salim. Ya, saya dah dapat link tu, saya akan bagi dia dengar. Dengarkan dia. Ya. Oh, dia orang buat perbicaraan dia orang sendiri ke? Bukan. Dia orang bergaduh dengan Salim. Dia bergaduh dengan aku dalam room. Maksud saya dalam grup tu dia orang buat perbicaraan dia orang sendirilah. Dia orang buat mahkamah dia orang sendiri. Tak, dia quote nama-nama witness ni. Dia quote lah daripada Dr. Osman Said sampailah ke witness HKL. Dia quote nama-nama. Dia tak sebut nama witness ni, tapi dia bagi tahu untuk pengetahuan you all saudara, you tahu tak Salim ni tak tahu. Ni contoh ada satu ayat dia mengatakan bahawa 4 orang doktor di hospital HKL mengatakan tiada berlakunya penetrasi langsung dan ada banyak DNA yang telah pun ditemui. And then Salim pun buat muka terkejut. How could you ask this? Macam mana you boleh cakap macam ni? Lepas tu dia cakap ini keterangan saksi sendiri. Saksi mengatakan doktor ni mengatakan tak ada penetrasi, sedangkan doktor yang sama cakap ada penetrasi. Macam tu lah. So saya dah buat report dah. Saya buat 3 report. Belum ada apa-apa lagi. Belum ada apa-apa lagi ke? Apa dia? Tak dengar. Selepas report apa yang berlaku? IO tu kata buka kes bawah jenayah terkelas. Satu dia tukar keterangan Agong. Even dia baca keterangan Anwar, dia baca Anwar punya ucapan dekat dalam parlimen, and dia cakap Agong cakap it was the travesty of justice, right Abang Salim? Betul. Ya, dia cakap itu betul. Agong Nasang dia cakap travesty of justice. Saya tengok dokumen tu dekat dalam kes Buzi Azam vs Anwar Ibrahim on 2030 keputusan pada 10 Januari tu kan. Ada 2 dokumen tu. Tak ada pun perkataan travesty of justice tu. Tu saya pergi buat report lah. Dan lepas tu ada seorang lawyer cakap, dia kata suruh bawa relief untuk sebab dia menghina mahkamah. Macam tu lah cerita dia. In that particular room, dia bagi tahu that lawyer name, if not mistaken, was Saiful. Dia cakap, okay, you kena kita nak rakam ni semua. Jangan bagi dia naik sebab kita nak bagi dia kita ada kes terhadap dia. Kira kononnya depa nak charge aku lah, depa nak pergi report polis nak buatkan aku. Because aku tanya soalan very simple. Kalau Anwar dia kata dia tak bersalah, maka sekarang ni dia boleh saman dengan orang-orang semua yang terlibat dalam kes liwat Saiful tu. Saman lah. Kan? Semakkan kehakiman dia boleh buat. Silap aku, semakkan kehakiman dia buat tapi tak dapat. Dia gagal. Okay? Lepas tu dia boleh saman semua yang ada sebab dia kata fitnah kan. Okay, kau pergi saman. But dia tahu tak boleh buat. Sebab itu daripada dulu lagi saya cabar suruh saman.
dia tak boleh buat because memang benda tu dah terbukti di mahkamah. Itu je cerita dia. Simple je. Yeah, take a Ha. defamation action. And then dia buat Exactly. and then dia ada patut punya nama kat Rafiq sebab you ada keluarkan statement dekat Malaysia Now kan about that document. Ya, yang pengampunan tu. Remember pengampunan tu yang Anwar minta, padahal dekat situ Anwar cakap, no, pengampunan ni saya diberi, dia tak minta sebenarnya. Then you give the statement, remember? Ya, betul. Yeah. So they were spinning, they were, ini yang bahayanya statement. Nanti I akan dengarkan you the whole conversation tu. Dia ni tukar cerita, tukar benda tu, tukar ni. This is very confusing or very misleading to the rakyat, you see. So this kind of thing is very dangerous. So what can we as the rakyat Malaysia can do about it? Benda yang macam Salim semua tengah buat ni lah. Even Benda keputusan, yang macam kita duk selalu bercerita ni lah. Walaupun kita mungkin tak reach ramai orang, tapi kita kena sentiasa continuously buat benda ni, kena bercakap pasal benda ni supaya orang boleh tahu dan orang boleh ada pelbagai pilihan. At the end of the day, kita tak boleh paksa orang untuk terima apa yang kita cakap. Tapi kita boleh at least paksa orang untuk berfikir. Malaysia memerlukan cara pemikiran macam ni. From pelbagai source. Ya bang? I think kena ambil tindakan undang tak? Sebab diorang ni sangat, even sampai Tengku Maimun pun dia orang letak ayat dekat dalam mulut yang Arif Tengku Maimun. Saya cakap, Tengku Maimun cakap on the 10 January, on the 9 January, dia cakap bahawa pengampunan tidak menghapuskan sabitan. Dia orang cakap Mahkamah Persekutuan tidak ada bidang kuasa untuk mentafsir apa-apa. Macam tu sekali Rafiq dia orang. Betul. Gila tu. Betul. Yang tu dia hukuman dia pengampunan, hukuman bukan sabitan. Betul tak Tuan Rafiq? Ya. Tuan Rafiq dah explain tadi. Memang tak melibatkan Anwar Ibrahim ni lepas dapat pengampunan dia dah jadi macam baby. Dia dah bersih. Dosa dia tak ada. Dosa tak ada. Walaupun Okey ada lah, bau macam tahi ni. sikit, walaupun Saya ada bau setuju. tahi sikit tapi tak ada dosa. Okey, setuju macam ni. Saya akan minta Salim untuk recording tu, saya akan dengar. Dan kita akan ambil tindakan tu lah. Tak apalah kalau orang lain tak nak ambil. Kita ambil. Tak apa. Tuan lawyer dengar dulu. Lepas tu bagi kat Salim. Salim buat surat. Kita orang tiru je surat tu. Dah. Dia macam baby dia cakap kan, baby kan ada kencing bau tahi-tahi sikit kan. Kalau dia berak tapi dia suci macam baby. Walaupun ada bau tahi sikit lah sebab dia ada cum-cum kan. Tuan Rafiq dan panel-panel, sorry saya mencelah, mohon izin ya. Okey, saya ada tahu dalam session masa individu yang dikatakan kita orang panggil dia mak bedak kan dengan Tuan Salim. Okey, ada beberapa benda lah yang concerning. Contohnya dia cakap macam ni. Anwar Ibrahim memohon untuk pembebasan bukan pengampunan daripada Agong. So dia kata Agong bagi pembebasan bukan pengampunan. Yang kedua, bila dia cakap bila dah dapat pengampunan, tadi dia kata bukan minta pengampunan tapi dia cakap sekali lagi bila dah dapat pengampunan dia tu dah dosa-dosa dia dah tak ada kan. Ni semua orang dengar. So kalau kita bagi analogi supaya kalau ada analogi yang boleh kita bagilah kan untuk bagi faham especially kepada the taksuber kan, orang-orang yang taksub kepada dia ni. Dia macam ni. Okey. Salim tampar belasah Syafiq. Kan? Lepas tu Syafiq koma. Na'udzubillah min zalik contoh And then Salim dikenakan tindakan kan, menerima hukuman. Tapi Salim Salim minta pengampunan kan, minta pengampunan daripada Agong and dapat. And then adakah Syafiq dia tidak pernah, maksudnya adakah apa yang berlaku pada Syafiq tu undo? Macam nak cakap macam okey, bila dah dapat pengampunan benda tu memang seolah-olah tak pernah berlaku. Dan baby baru lahir. Suci, tak ada dosa, suci. Boleh ke apa yang berlaku pada Syafiq tu sampai Syafiq masuk hospital, sampai Syafiq sakit, benda tu undo kan? Tak boleh. Dan boleh ke macam okeylah Salim engkau dah diampunkan kan? Kau tak pernah bersalah daripada Syafiq. Sepatutnya yang memaafkan, yang kalau nak kata daripada sudut dosa ialah Syafiq kan? Sebab Syafiq orang yang kena. So bila dia kata dosa tak ada, orang yang kena liwat tu masih hidup kan? Saiful Bukhari tu masih hidup.
Dia boleh cakap okey dosa dah tak ada kan sebab dah menerima pengampunan daripada agung. Itu daripada sudut perundangan pengampunan tu, bukan pengampunan daripada sudut dosa pahala kan. Tapi benda ni dah melarat-larat tau. Jadi kami harap ada tindakan lah boleh diambil sebab dah melampau sangat, dah masuk syurga neraka, dosa orang boleh boleh di-delete macam tu kan. Dia macam dah masuk elemen agama lain. Kan ada agama lain yang okey kalau kau berdosa dosa kau boleh di-delete oleh Confession. orang Liberal. dah sebut lah okey, sebab okey. nanti 3R pula kan. Jadi dia macam dah melampau Saya sangat, nak dah tambah too much. sikit. Saya nak tambah sikit. Kenapa saya dengan Abang Saleh ni concern? Sebab apa, Tuan Rafiq? You know that saya dengan Abang Saleh nak buka satu NGO lah about the human right, human right global, something like that, human right. So, hak asasi manusia lah. Kita kesian tau, Saiful ni kena liwat 10 kali dan dia bagi tahu, I tak rela, I sakit, So, yang orang yang buat orang kata apa jenayah ni, yang suka macam sedap lah macam Saiful ku, dia macam buat rasa tak bersalah. Tapi kesian tau mangsa Saiful ni, still younger pada waktu tu dan dia diliwat 10 kali dan dia kata saya tak rela, saya sakit, tolong Bang Non jangan. Tolong mute Syafiq tak boleh lah. Syafiq tengah dalam keadaan steam lah. Betul lah, masalah betul budak ni. Aduh. Macam saya katakan tadi, isu ni dah sampai ke tahap isu akidah ni dah very dangerous. Assalamualaikum semua, apa khabar? Assalam. Betul, very dangerous. Rizal bagi apa cakap dulu, nanti bagi cakap. Okey, saya bagi salam. Okey, bagi salam. Okey, Rafiq teruskan. Host besarkan saya jauh. So saya merasakan bahawa apalah tadi we look through everything again, then we decide what we can do. Okey, betul. Apa yang kita buat, kita try. On that part, aku dengan Rafiq akan duduk dan discuss apa yang boleh buat semua. Jadi bila aku dah ada nanti, aku nak korang tolong aku sekali, kita report ramai-ramai. Boleh? Tak. Apa besarkan saya, Abang Salim? Okey. Kejap. Aku besarkan kau. Kau besarlah kau. Nah. Tak, saya cakap benda yang fakta tau. Tengok dia cakap, saya tak rela diliwat lagi. 10 times, 10 kali tau. Dia kena liwat. Anwar dengan rakusnya meliwat dia. Dan sebagai anak muda dia kata, tolong Non, tolong, saya tak rela. Okey, faham. Dah terima dah copy message Syafiq. Okey, sekarang ni kita tanya Rizal kalau nak tanya soalan. Rizal ya. Saya sebenarnya bukan apalah, saya bukan nak tanya kenapa yang saya menghairankan saya ni, kenapa pengikut ni papan ni macam saya tengok dia buta hati, buta mata, buta telinga, tak tahulah apa buta lagi, buta hidung ke apakah, buta perut. Diorang rasa macam seolah-olah papan ni dia macam dewa tau, tidak ada kesalahan langsung. Dan yang berlaku kesalahan yang lampau tu seolah-olah tidak pernah berlaku. Itu yang menghairankan. Yang ini saya sebagai peguam, saya tak berkelayakan dalam bidang psikiatri manusia. Salam Cik Rafiq, Tuan Rafiq. Nak tanya, kalau macam diorang ni kan, diorang selalu menunggang nama agung tau dalam setiap live mereka. Adakah benda tu boleh diambil tindakan sebab apa-apa pun diorang akan quote agung. But benda tu macam it's not even true. Dia melibatkan satu isu yang agak penting daripada satu segi. Sebab bila diorang menyatakan sebegitu dan kita menyatakan why are you still quoting the name of the king, dia akan kata korang boleh bercakap pasal isu mahkamah, kita boleh bercakap pasal isu agung. That is one way of looking at it, because they also have a freedom of right to express themselves. But at the same time, kita kena educate orang daripada segi apakah maksud pengampunan tersebut. Adakah pengampunan dikategorikan sebagai penyucian dosa? Because that is the discussion they are bringing. Naratif yang diorang bawa, pendekatan yang diorang bawa adalah bahawa pengampunan tersebut bermaksud penyucian
dosa. Tapi how, like what akak rasanya Puan Sophie. Kak Salwa Puan kata Sophie. tadi, yang Kak Salwa kata sebelum tadi adalah, you cannot undo something, isn't it? Yeah. If you are saying that that thing has not been done at all, then that's wrong lah. Because daripada keterangan saksi dan daripada dapatan mahkamah, alasan mahkamah memang mahkamah berpuas hati. Keterangan itu mencukupi untuk membuktikan pertuduhan terhadap OKT, orang yang tuduh dalam kes tu. So very grey area daripada segi they are saying A, we are saying B. Is that freedom of expression, freedom of to express yourself? Betul, saya setuju. Tapi kena pertahankan dengan fakta lah. But kalau they are going towards menyatakan bahawa pengampunan oleh the king tersebut menyucikan dosa, yang tu kita tak boleh setuju. Sebab itu benda tu salah. Adakah pengampunan itu berlaku? Ya, betul. Pengampunan itu berlaku pada Mei 2018. In 2018 benda tu memang berlaku. Pengampunan itu telah diberikan. Tapi adakah pengampunan itu bermaksud bahawa perkara yang dia dituduh itu tidak pernah berlaku? Yang tu saya tidak terima. Tidak boleh terima kerana mahkamah telah sabitkan dan hukum beliau. Puan Sophie. Tuan Rafiq, saya nak tanya satu soalan lagi. Semalam saya quote dekat dia orang, ada 3 kes di mahkamah this year lah. Kes rogol. 2 kes rogol, satu bapak rogol anak, satu satu abang rogol adik, and yang satu lagi adalah majikan rogol pekerja. So saya kata kat dia orang, adakah kes ni hanya terpakai kepada Anwar je? You sebut kazaf. Dan kita kena release lah semua perogol-perogol ni, sebab dalam saya baca alasan penghakiman dia, dan 3 kes ni tidak ada saksi pun. Hanya ada bukti saja. Yang satu kes tu yang bapak tu sebab anak dia mengandung, dia pergi gugur 2 kali. Yang adik tu sebab guru sekolah dia tanya. And then yang third tu adalah cubaan merogol dan juga merogol majikan dia tu. And so dalam kes-kes ni semua witness tak ada. And so adakah kita nak kena release semua kes ni akan jadi presiden kepada kes Anwar? Sebab kita tak nak lah mangsa ni mangsa menanggung trauma. Tengok tak rela diriwayat lagi, tetapi pemangsa itu suka-suka berjalan ke seluruh Malaysia bagi tahu kata saya tak pernah liwat dia, tapi dia dah liwat 10 kali. Orang tu dah sakit, dah jubur dia sampai terkoyak-koyak kan. Sebenarnya kan saya tengok pun macam ada trauma tau, sebab saya stalk lah dia punya social media kan. Dia ada anak lelaki, dan saya tengok dia hantar anak dia pergi belajar silat. Ini menunjukkan yang memang there's trauma tau. There's orang panggil PTSD, post trauma syndrome, Post trauma disorder, disorder, because he is actually worried for his sons. He is actually for his Siapa? sons. Rizal? Sekejap ya, Rizal. You dah ada soalan nak tanya? Kalau tidak, aku nak naik ke Cikgu Bat kalau dia nak masuk. Cikgu Bat, kita kena tanya Cikgu Bat. Kesian sebab kawan ni dah tak rela. Okey. Tak apa. You stay. Cikgu Bat, mana Cikgu Bat lari pula? Allah, Cikgu Bat, naiklah, apply. Cerita pasal jubur ni Cikgu Bat. Tak, bukan Tuan Rafiq. Saya sebagai yang menegakkan hak asasi manusia, kita memikirkan soal mangsa. The trauma of the mangsa ni lah, dengan keadaan Anwar yang membuat seolah-olah kejadian tu tak pernah berlaku. Mangsa ni 10 kali, you know Tuan Rafiq, 10 kali dibuat tau. Dirogol, disuruh buka baju, langsir ditutup 10 time. You bayangkan kalau benda tu berlaku dekat you 10 kali, what happen? Syafiq dan Tuan Rafiq, tadi masa Tuan Rafiq cakap, Tuan Rafiq ada bagi tahu mahkamah ni kalau nak buat keputusan bukan dia ambil satu angle saja, sekadar keterangan dan sebagainya kan, yang mana hakim juga akan melihat kepada how firm apa saksi-saksi semasa memberi keterangan, betul kan? So kalau kita tengok dekat sini, saya sebagai orang biasalah, tapi saya pernah belajar NLP. Tapi kalau kita tengok expression kan, body language Saiful Bukhari, nampak dia sangat takut dengan dia punya cara dia angkat tangan, dengan dia punya facial expression, badan dia kan. Dia of course dia takut. Sebab apa? Dia menentang, dia sedang memberi
bukan dakwaan, dia memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh pemimpin negara yang pernah jadi orang kedua tertinggi di Malaysia tau. Jadi kita boleh nampak kat situ lah. Kalau macam orang tu dia bukan cakap benda yang betul, katalah benda ni dia reka-reka. Tapi body language Saiful menceritakan sebaliknya. Kan, daripada mata dia tu kita boleh nampak trauma yang dia hadapi untuk dia nak cerita balik benda yang traumatik kepada dia kan, yang tadi Syafiq cakap apa yang dilalui 10 kali semua tu kan. Kita boleh nampak lah daripada facial expression and body language dia. Yes, dia trauma. Jadi kita boleh, kalau daripada sini pun kita boleh nampak ini bukan something yang direka-reka. And bila Sophie cakap dia ada macam PTSD kan, dia takut anak dia nak pergi belajar sekian-sekian, post traumatic disorder kan, sindrom PTSD tu. Itu biasanya penyakit tu dia dilalui oleh PTSD ni, post traumatic stress disorder ni, dia dilalui oleh orang yang askar-askar kan, bekas-bekas askar. Bila dia orang melihat something yang sangat menakutkan, nampaknya macam Saiful Bukhari pun melalui keadaan yang sama lah berdasarkan Sophie cakap. Itu sajalah yang saya nampak. Ya, sila. Puan Sarwa, itu yang your comment is based on what you're seeing right now on screen, based on apa yang juru gambar ambil, gambar dia, perlakuan dia semasa dia keluar daripada bilik daripada mahkamah. Tapi mahkamah not concerned of that. Mana-mana hakim concern dia adalah kepada apa yang berlaku dalam ruang mahkamah tersebut. Faham? Dekat itulah sebenarnya mahkamah akhirnya mendapati, Mahkamah Rayuan akhirnya mendapati ada cukup enough evidence. You see, at the end of the day, mahkamah ni dia tak berkiblatkan kepada parti politik, dia tak berkiblatkan kepada ketaksuban politik, dia tak berkiblatkan kepada individu tersebut ataupun apa pegangan politik dan sebagainya. No. Mahkamah dia hanya berpegang kepada fakta, keterangan dan perlakuan semasa saksi bagi keterangan. Sebab itulah tugas seorang hakim. Mana-mana hakim di Malaysia yang angkat sumpah, dia bukannya angkat sumpah suka-suka hati dia je. Dia angkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan dan rule of law. So, kepada rakyat yang mendengar, kadang-kadang saya sedih bila saya dengar macam bila ada sesuatu kes tu memihak kepada pihak yang mungkin berkuasa dalam politik, dia kata, oh, inilah sistem keadilan kita sekarang ni. No. Mahkamah, with due respect to everyone, mungkin anda semua ada pandangan anda sendiri, tapi saya sebagai seorang peguam dan yang melalui perkara ini, saya masih mempunyai rasa hormat yang amat-amat tinggi kepada sistem kehakiman dan hakim-hakim negara Malaysia ini, kerana saya merasakan hari ini terbukti bahawa sistem judicial kita sajalah yang masih bertahan sebagai satu sistem yang kuat dan ampuh. Because for me, sorry to say, the parliament system is dead, and sorry to say, I have a lot of disappointment kepada Attorney General Chambers setelah apa yang berlaku dalam kes DNA Zaid Hamidi tersebut. Pun dalam kes DNA Zaid Hamidi tersebut, banyak saya tengok kritikan terhadap hakim yang buat keputusan. Dalam mana-mana permohonan untuk DNA, memang hakim tak ada kuasa dah, terikat tangan dia. Faham. Sebab yang akan membawa kes ni adalah pihak pendakwaan. You all bayangkan, pihak pendakwaan sendiri yang nak tuduh, pihak pendakwaan sendiri yang telah tarik balik kes. You bayangkan macam mana sedihnya hakim ni. You bayangkanlah you sendiri jadi hakim. Kes ni dah berlangsung selama 4 tahun ni. You sacrifice your Saturdays, your Sundays to read the grounds. You sacrifice your Saturdays and Sundays with your family untuk lihat balik keterangan semua saksi. Kes Zaid Hamidi ni bukannya seorang saksi, 99 saksi. High pressure lagi, high profile case. High profile case, high pressure lagi. Dan bayangkan, bukannya satu kes dia dengar. Dia kena dengar pelbagai kes lagi. Dia kena letak tepi. Dan you bayangkan betapa banyak sacrifice dia terpaksa letak kes-kes lain yang nak dengar ni, letak priority kedua untuk fokus kepada kes ni. And can you imagine a judge sitting on a Monday or Tuesday morning, tiba-tiba yang datang depan dia adalah timbalan Perdana Menteri. Dia dengar juga kes tu. Dan dia dah bersedia. Dia dah pun buat keputusan panggil Zaid Hamidi bela diri. Dan Zaid Hamidi sedang pun bela diri. Lepas tu semudah itu dia tarik balik kes. Lepas tu dia yang jadi black sheep.
Fik. Hakim yang jadi black sheep. Semua orang kalau kita tengok penyokong cakap Hakim dah buat keputusan. Hakim dah buat keputusan. Mahkamah dah buat keputusan. Hakim dah buat keputusan. Hakim dah bebaskan. Fik. Macam Akak Sarawak. Okey, Ajak saya nak tanya. Yang ni serius matter sebab semalam saya ada berkomunikasi dengan seorang polis sukarelawan yang kena tangkap tu. Yang kena panggil ambil statement tu. Dia disiasat bawah Seksyen 504 lah yang mengatakan bahawa Dia ditahan ke Syafiq? Tak ditahan. Semua detail saya dah bagi dekat Abang Salim Iskandar. So Tapi dia dah ada semua. nak celah, is it like Saya tak benarkan sebab soalan ni penting. Okey, saya tanyakan ketiga-tiga seksyen yang disiasat tu adalah bila saya baca adalah satu kenyataan yang boleh menggugat kepada keharmonian. But dia just cakap laki liwat. Dia bagi tahu saya. He not referring to anyone pun. Okey, contoh. Asal diam ni? Hello. Syafiq? Asal diam ni? Hello, dengar tak? Syafiq? Yeah, I'm here. Dengar. Hello, dengar tak? Salim, yang lain mute dulu lah, yang lain mute dulu. Salim, yang lain mute dulu lah, yang lain mute dulu. Okey. Syafiq naik balik kot because okay, Syafiq naik balik. Syafiq ni dia kena virus lah. Dia kena virus kunyit ni. Masalah betul. Okey. So, discussion live tu kena report ataupun ada orang record? Yeah, that's right. Jap, bukan orang record. My wife call ni tiba-tiba tanya grant lah apalah. Okey, dia disiasat tu. Okey, contohlah kalau saya kata Anwar Ibrahim memang peliwat pun sebab Mahkamah Persekutuan dah kata dia adalah peliwat dan saya seronok untuk kata Anwar Ibrahim peliwat sebab dia telah pun meliwat Saiful Bukhari dan memberi impak dan kesan yang besar, trauma kepada bangsa. So, apa pula saya menggugat keamanan dan mengganggu yang boleh menyebabkan kepada kebencian awam dan sebagainya. Pelik betul. Itu yang saya katakan tadi. Penekanan. Tekan supaya takut. So fear factor lah ni. Fear factor. Okay, my question is, sebab pesalah tu baru disiasat kan, belum dijatuh hukuman. Sejak bila pihak PDRM dan media boleh ambil mugshot dia dan sebarkan detail dia untuk name and shame? Ini yang saya komen semalam. Saya katakan dalam Twitter pun saya kata saya disappointed. Saya disappointed sebab benda ni masih berlaku dalam era yang dikatakan sebagai kononnya reformasi tersebut. When you start to viral pictures like that, immediately dalam kepala orang adalah dia bersalah. So, whatever she says, alah kau penyokong PN. Faham tak? There's already labeling movement. Ini yang saya kritik semalam. Saya tak tahulah sama ada, mungkin saya silap juga because saya tak tahu dia ditahan ke tidak. Now you all are telling me dia tidak ditahan. But at the same time, tapi ada mugshot dia. Ada mugshot dia yang diviralkan. Okey, press release katakan dia kena tangkap. Macam saya punya kes lah kan. Agak Baki cakap saya kena tangkap pada peringkat awal. Padahal saya tak kena tangkap pun. Macam dia juga, dia tak kena tangkap. Dia tidak ditangkap. Dia syarat mengandung 4 bulan. Dan dia orang tak tangkap dia, even dia orang tak remand dia pun. Hanya dipanggil untuk bagi keterangan dia. Tapi dalam surat khabar keluar kata dia kena tangkap. Tapi namalah, I'll get in touch dengan Salim lah. We see what we can do lah insyaAllah. Kesian kat dia. Yelah, kesian kat dia betul. Bazir Azam Mr. Lawyer. Okey, saya nak tanya Mr. Rafiq lah kan. Are you yakin bahawa Anwar adalah seorang peliwat? Kalau berdasarkan kepada keterangan tersebut, ya. Daripada keterangan dan juga keputusan mahkamah, ya. Ya, ini partner aku tau. Kau ingat apa? Alamak, dah 10 kali orang tanya benda yang sama, kesian Rafiq. Tumpang lalu. Rafiq. Ya. Can at this stage, Anwar take a judicial review on his case? Yes, he can. Why he's not taking a judicial review? Clear the air. He's a very busy man. Huh? He's a very busy man.
No, busy, but when I say, when the people say you pelawat, you get angry. Clear the air. Ah, Tumpang is lalu, Sangkaran Nair not filing in for judicial review? tumpang mencelah. None so far. Tumpang mencelah siapa tu? Kat Sarawak. Saya sikit je sebab saya duk baca komen. Terima kasih sangat Tuan Rafiq. Segala pencerahan Tuan Rafiq buat telah mematahkan semua apa kita nak panggil bukan hujah lah kan. Kita nak panggil dia orang punya manipulation. Dia orang manipulate. Dia orang manipulate all the fakta kan. So bila Tuan Rafiq bagi pencerahan, dah hancurlah semua manipulation mereka. So akhirnya mereka akan cakap apa? Tok Guru Nik Aziz pun membela Anwar Ibrahim. Ustaz Nik Aziz pula Fadil datang. pun membela Anwar Ibrahim. Lepas tu Tuan Guru Haji Hadi tulis buku tentang Ghazaf kepada Anwar Ibrahim. So, saya nak cakap sikit dan itu sebab saya nak cakap sikit sebagai rakyat Marhain yang tak ada ilmu tentang perundangan. Nanti Tuan Rafiq tolong tambahkan lagi lah, especially daripada sudut profesional. Okey, satu. Tambah cili. Bila, tambah cili. Bila korang berkiblat kat ulama'? Bukan korang tak suka ulama' ke kan? Kenapa kat sini korang tunggang ulama'? Yang kedua, semua tu kan macam you all cakap Tok Guru Haji Hadi, arwah Tok Guru Nik Aziz and arwah Ustaz Fadil Noor backup Anwar Ibrahim ni berlaku sebelum perbicaraan semua-semua kes ni. Kan macam dia kata okey benda tu mungkin fitnah. Sebab apa? Tok Guru Nik Aziz tak tahu fakta kes, tak tahu kejadian kan. So kalau kita dengar orang menuduh seseorang tu berzina ke, kan meliwat ke, kita tak boleh terus kata yes, betul, confirm. Dia sebagai orang yang ada basic agama, dia akan cakap okey, benda tu mungkin fitnah, serah kepada pihak berkuasa. Begitu, itu bukan tanda beliau arwah memihak kepada Anwar Ibrahim atau membela Anwar Ibrahim. Kan? Macam buku Ghazaf Tok Guru Haji Hadi diterbitkan sebelum kes Saiful Bukhari. Kalau tak percaya, you boleh Google tarikh. In fact, semua yang you cakap, arwah Tok Guru Nik Aziz, Ustaz Fadil Noor punya kenyataan dan juga buku Ghazaf, ketiga-tiganya berlaku sebelum insiden Saiful Bukhari. Jadi boleh void semua you all punya judgement tentang ulama'-ulama' ni pun defend Anwar Ibrahim. Itu daripada saya lah sebab akhirnya bila dah terpatah semua manipulation diorang akan menunggang agama. Itu saja. Terima kasih. Pada masa yang sama, semua penulis-penulis buku tersebut serta ulama' yang mereka katakan menyatakan sebegitu tidak pernah menjadi hakim-hakim yang mendengar kes. Simple. Good answer, brother. Wow. Brother. One more lah, brother. Dulu Syafi'i Abdullah buat explanation on the case, bukan? Yeah. After the judgment came out, bukan? Do you think it's good we have an open forum in Sinar Harian, bring Syafi'i Abdullah and bring Yana and all these people so that they can have a discussion and enlightenment. Boleh diproposkan tu? You jangan tolong ke Syafi'i Tan Sri Syafi'i Abdullah. Because pasal apa? Dulu dia buat, dia orang tak datang. Bukan dia buat show, dia buat show. Ya, dia buat live tu, bukan. Dia buat live tu, itu recording video tu ada dekat Cili Kasih Saruh. Dia panggil, dia datang untuk dia nak bagi tahu because dia nak cerita. Dia nak cerita yang apa yang berlaku kes Saiful apa semua. Rafiq, our video lah, the video that we have in our Cili Kasih Saruh YouTube. Ya. So kita Anwar ni tak sue dia ke pasal dia buat show tu? Tak, sekarang ni kita kena tengok kepada keadilan untuk mangsa juga. You know, dia tak rela 10 kali. 10 kali ni tau, bukan benda yang biasa tau. Siap suruh bawa KY lagi. So dia cakap, you datang, you bawa KY Orang KY tu beli kat mana? Syafiq? Mana? 7D. Tak sebut. Ada jual ke? Syafiq. 10 kali tau, bukan saja memasukkan kemaluan, but also bring the plastic something and put into the the lubang keluar. Ya Puan Safi. Syafiq, yang kes policeman, boleh ke kalau kes yang polis kena tangkap tu?
boleh ke dibawa ke media luar so that dapat liputan lebih tentang apa yang berlaku? Tak, bukan. Isu dia sekarang ni macam ni. Dia very simple one. Kenapa dia orang ambil tindakan, lepas tu dia orang tangkap orang sana sini pasal liwat pada. Sebab saya sembang dengan Abang Parapu semalam. Apa nama Abang Salim semalam. Apa Cili kasih taruh silap itu yang ni panggil Parapu. Bukan dia. Okey. Saya sembang. Sebab apa dia orang buat macam ni? Sebab dia orang malu ada pemimpin yang digelarkan sebagai peliwat. Meliwat secara paksaan dan menerkam dan sebagainya. So dia orang malu tau. Dia cakap dia orang ni panggil aku punya presiden pula peliwat. Tapi dia orang ni sebenarnya tahu bahawa liwat tu berlaku. So apa masalahnya? Korang kan sokong LGBT semua. So kau cakap apa masalahnya kalau Perdana Menteri peliwat? It's okay. Kan kita orang siap buat perarakan lagi kat yang dataran berkenaan dengan LGBT apa semua. So kalau kau dah malu sangat dengan presiden parti kau yang adalah seorang peliwat, then kenapa kau letak dia dekat atas tu? 25 tahun kot orang cerita tentang dia peliwat. Apa yang kau nak malu kan? Kau cakap lah. Dia pun cakap bila wartawan luar negara tanya dia tentang LGBT. Dia cakap apa? Saya tak setuju dengan tindakan yang keras yang diambil kepada golongan LGBT apa semua. So dia sendiri keluarkan kenyataan macam tu. Apa dia nak malu kan? Sepatutnya dia orang proud tau. Dia orang proud have the peliwat become the Prime Minister. Yeah, as the pride, flag itself, the pride. Okay, anyway, guys. Boleh tunjuk yang... Sorry, Sophie dulu, yes. Sawa boleh tunjuk punya news tu yang dia tunjuk Anwar homo, full blown homo as Prime Minister of Islamic country. Yang tu Italian press. Tu lagilah memalukan tau. But kenapa dia tak sue the press? Nak mencela sedikit lah. Nak mencela sedikit. Kalau orang yang pernah ada jenayah boleh jadi Perdana Menteri tak? Jadi nombor 1 Malaysia ni. Pernah disabit kesalahan ni. Dari segi perlembagaan, kalau dia disabitkan dengan mana-mana kes, dia masih boleh bertanding sebagai seorang MP. Sebab itu syarat dia untuk jadi PM mesti di MP. Dia boleh bertanding sekiranya dia telah habis 5 tahun selepas hukuman dia terakhir. Disebabkan itu, dia perolehi pengampunan. Pengampunan yang diperolehi pada Mei 2018 membolehkan beliau untuk move supaya Port Dickson dikosongkan. Dan dia bertanding dalam Port Dickson. Ingat kawan-kawan, Port Dickson tu dikosongkan. Bukannya sengaja orang dikosongkan. Dikosongkan supaya dia diberi peluang untuk bertanding. Salim ni lah. Langkah Port Dickson. Dan so apabila soalan ditanyakan boleh tak mana-mana orang masih bertanding walaupun disabitkan, undang-undang negara perlembagaan kita membenarkan selagi mana sabitan itu habis 5 tahun tamat tempohnya selepas hari terakhir sabitan tersebut. Cerahan dia. Saya kena minta izin untuk berundur dulu. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih sebab sanggup meminjam telinga anda untuk mendengar. Seperti mana biasa sebelum saya pergi dalam mana-mana rancangan, hak anda adalah untuk bersuara, hak anda adalah untuk memberi pendapat, hak anda adalah untuk bercakap selagi mana ianya menurut peraturan undang-undang. Boleh semua ya? Cantik. Teh tarik 1, cili kasih taruh. Bendi 2 letak tepi sur. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada masa kita akan berjumpa lagi. Salim, thank you so much Salim. Thank you so much. Thank you. Terima kasih semua orang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.